masih menjadi pilihan Allah. Kuliah duha kita ini di bawah saluran Google Meet adalah diurus tabir oleh Puan Kerusi Gema Nur Iman, Puan Rosniati binti Mansur dan Barisan AJK Gema Nur Iman. Majlis kita ini akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan pengajian berkitab kita Tadabbur Surah Al-Baqarah. Bagi memberkati majlis, saya mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, juga pada kedua bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Semalam kita berhenti pada Antahira Baitiya lit-Taifin. Arahan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ialah untuk mensucikan masjid. Mensucikan masjid. Kenapa nak perlu disucikan? Sebab ada perkara-perkara yang perlu dibuat dekat masjid. Perkara pertama perlu dibuat ialah lit-Taifin. Lit-Taifin. Kemudian wal-Akifin dan iktikaf. Taifin tu tawaf. Akifin iktikaf. Warrukka' sujud. Rukuk dan sujud. Okey, jom kita tengok. Apa dia empat perkara ni? Taifin, Akifin, Rukka' sujud. So, lit-Taifin bagi orang-orang yang tawaf. So, perkara yang paling utama dibuat di Kaabah ialah tawaf. Sebab hanya dekat situ je kita boleh tawaf. Sebab tu bila kita buat tawaf, kita boleh lalu depan orang sembahyang sunat. Sebab tawaf hanya khusus dekat Kaabah sahaja. Ada juga istilah tawaf. Tapi selalunya kita tawaf dekat mana? Dekat Kenanga. Dekat GM Kelang. Tu tawaf lain. Yang tu pusing-pusing. Kita tawaf shopping mall. Cuma perkataan tawaf itu diambil sempena kita tawaf Kaabah tu lah. Bayangkan tuan-tuan, Allah jadikan ibadah. Allah kira sebagai ibadah hanya dengan kita pusing-pusing rumah dia. Kan? Kita pusing-pusing rumah dia je dah. Kira ibadah dah tawaf. Tawaf. Dan tawaf ini tak tahulah sama ada ditiru ke atau memang dia ada remnants daripada ajaran agama Islam. Cuba tengok Hindu kalau dia kahwin. Dia tawaf 3 kali api tu. Sebagai tanda itulah akad ijab dan qabul perkahwinan. Dia tawaf api tu. Kenapa perlu tawaf? Ya, mungkin dia ada remnants daripada agama ini. Tapi sebab dah diubah sesuai oleh manusia, mereka hanya dapat yang itu. Tawaf 3 kali. Dia hanya dengan pusing, jalan-jalan kan tawaf. Pusing 7 kali, dikira sebagai ibadah. Dan itu salah satu daripada rukun umrah, dikira sebagai umrah, dan rukun haji. Haji dengan pusing. Cube 4 segi tu, Kaabah.
So Allah sebut tawaf dulu, dia ta'ifin, kemudian akifin, orang-orang iktikaf. Iktikaf bermaksud kita niat untuk duduk dalam masjid. Bukan hanya masuk saja. Tak, macam sekarang orang kita faham, kalau masuk masjid untuk solat, sudah dikira iktikaf. Iktikaf ialah bila kita masuk ke dalam masjid untuk beberapa lama. Dan hanya di masjid. Surau tak boleh. Surau tak boleh. Iktikaf ni dari segi bahasa, dia bermaksud bertapa. Bertapa. Tapi dalam Islam, dia tak ada syariat untuk bertapa. Jadi iktikaf, kita hanya boleh buat di masjid. Dan kalau konsep bertapa tu dah, dia bertapa dekat tepi gunung, dekat bukit, dekat lembah, dalam kubur. Kan kalau Jawa tu dikata apa? Patageni. Tu, bertapa tu, Patageni. Patageni 7 hari. 1 hari boleh makan sebiji beras je. Tu konsep bertapa. Iktikaf. Islam datang dengan bawa konsep iktikaf, duduk dalam masjid. Kalau tadi pusing je Kak Mbah, kita dapat pahala, dikira sebagai ibadah. Ini kali duduk je. Kau tak buat apa-apa, duduk je. Kau dapat pahala. Duduk je, duduk. Duduk tengok chandelier, tengok mihrab, duduk je. Punyalah Allah punya rahmat dan kasih sayang pada umat akhir zaman. Okay, kalau hadiri majlis pernikahan dekat masjid, itu juga dikira iktikaf walau sebentar. Walau sebentar. Air? Boleh. Suam. Walau sebentar. Itu juga dikira iktikaf dalam masjid. Dalam masjid. Okey. Kemudian ada juga istilah bersuluk. Bersuluk. Itu rekaan lah tu, rekaan. Bersuluk. Konon-kononnya boleh meningkatkan makam dan martabat ilmu. Sebenarnya yang paling dikehendaki dalam agama ialah kita duduk di rumah Allah. Duduk je dekat masjid. Kemudian warrukai sujud. Dan rukuk serta sujud. Tak tahu, dalam bilik. Rukuk serta sujud. Kalau kita tengok lit-ta'ifin 1, wal-akifin 2, war-rukai sujud 3. Dia bukannya war-ruka 1, as-sujud 1, tak. Dia ada 3 ni, tawaf, iktikaf, rukuk, sujud. Sebab waw dia dekat as-sujud ni tak ada waw. War-rukai sujud ni satu perbuatan, rukuk, sujud. Rukuk, sujud. So maksudnya Kaabah itu adalah tempat bagi orang tawaf, iktikaf dan melakukan solat. Rukuk sujud ni merujuk kepada dirikan solat. So dari ayat ni kita disuruh buat ikut prioriti. Terutamanya di Kaabah. Banyakkan tawaf, iktikaf dan solat. Banyakkan tawaf, iktikaf dan solat.
Tapi bila kita sampai ke Mekah, apa yang kita buat? Apa yang kita buat banyak kali? Kita buat umrah banyak-banyak kali. Sepatutnya umrah tu buat sekali je. Tapi ada yang buat sampai berapa kali? 7 kali. Sahabat tak buat macam tu. Kecuali kalau mereka ada urusan di luar kota Mekah, bila balik, dia akan singgah di Tanaim untuk niat umrah. Yang Allah suruh buat apa? Tawaf, iktikaf, solat. Tawaf, iktikaf, solat. Apa tawaf tu tak boleh dihadiah. Kan. Itu ikut apa yang diisyarat dalam ayat ni. Gitu. Kan? Jadi tuntutan pada kita bila berada di Masjidil Haram adalah tawaf, iktikaf dan solat. Yang buat umrah banyak kali tu, sebab akhirnya nanti mereka dah tak sempat untuk buat solat di Masjidil Haram. Sebab nak kejar masa ke miqat, dan dia buat benda yang kurang penting sampai tertinggal buat benda yang sepatutnya dibuat. Gitu. Kan? So, bila mereka buat umrah banyak kali, mereka tak akan buat tawaf sunat lagi. Maka yang sebetulnya mereka kena banyakkan solat dan tawaf di Masjidil Haram. Sebenarnya rugi kalau kita tak solat di Masjidil Haram banyak kali. Sebab satu waktu bersamaan 100,000 pahala. Dan cuba tengok keindahan bagaimana Allah susun ayat ni. Okey? Tawaf, iktikaf, rukuk, sujud. Dan Allah tak kata rukuk dan sujud, tapi Allah kata rukuk sujud sebab dia merujuk pada solat. Cuba tengok. Daripada susunan tu, kita akan lihat yang mana banyak, paling banyak dan yang mana paling sikit. Okay? Yang mana paling banyak dan yang mana paling sikit. Tawaf adalah ibadah paling sikit sebab hanya boleh dibuat di Masjidil Haram. Dekat Masjid Nabawi tak boleh buat tawaf. Masjid negara tak boleh buat tawaf. Iktikaf di mana-mana masjid boleh buat. Kan? Iktikaf di mana-mana masjid boleh buat. Solat di mana-mana tempat boleh buat. Rukuk sujud tu kan? Rukuk untuk solat, mana-mana tempat boleh buat, tak semestinya masjid. Sujud bukan semestinya dalam solat sahaja. Kadang kita buat sujud syukur, kadang kita buat sujud sahwi. So daripada yang paling sedikit kepada yang paling banyak. Allah susun begitu. Wow. Mana mau cari? Kan? Kalau dalam satu rakaat tu 2 kali sujud, dia tak ada rukuk sunat. Dia 2 kali sujud, dia ada sujud sunat tu, sujud syukur. Dan lihat juga bagaimana susunan daripada ibadah yang khusus di tempat itu kepada ibadah yang paling umum.
sujud. Begitulah tuan-puan, sekali kita baca, kita tak perasan kalau kita tak perhatikan keindahan cara Allah susun ayat-ayat Quran. Asalnya kita rasa, oh ini untuk cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sahaja. Rupanya ada benda yang lebih besar. Allah nak bagi tahu tentang prioriti susunan ibadah paling khusus kepada ibadah paling umum. Begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Okay, next. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina. Dan selepas Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mendirikan semula Kaabah, maka selesai saja buat kerja, baginda ambil kesempatan untuk berdoa. Begitulah sunnah yang kita perlu buat. Settle satu kerja, berdoa pada Allah. Dan ini antara bentuk-bentuk apa yang Nabi Ibrahim doakan. Kan? Apa bentuk-bentuk apa yang Nabi Ibrahim pernah doa selepas dia buat kerja. Ibu-ibu dah habis memasak, berdoalah pada Allah. Ayah-ayah dah balik rumah habis bekerja seharian, berdoalah pada Allah. Anak-anak selepas kita buat kerja rumah, bila selesai kerja yang diarahkan oleh ibu dan ayah, berdoalah pada Allah. Ini contoh doa Nabi Ibrahim. Lepas dia bangunkan Kaabah, dia berdoa. Dan itu jam di hadapan dia, asas kepada Kaabah. Okay. Asas kepada Kaabah dan dekat sekitar ni padang pasir. Padang pasir. Dia bentuk dia macam ni. Padang saya buat macam ni lah biar tuan-puan nampak dia punya suasana. Okay. Bentuknya macam ni. Depan Nabi Ibrahim ni macam ni. Padang pasir. Bukan macam Kaabah, kita gambarkan Kaabah sekarang tu. Bentuk dia padang pasir ni, padang pasir. So apa yang Nabi Ibrahim doakan? Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Wahai Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Dia sebut baladan. Baladan ni dalam bentuk nakirah. Apa maksud nakirah? Dia tak tahu. Dia tak kenal. Belum ada apa-apa bangunan, belum ada apa-apa pembangunan ke apa, dia hanya nampak padang pasir. Nabi Ibrahim doa, ya Allah jadikanlah tempat ni aman. Tempat mana ini? Apa namanya? Tak tahu. Tapi ini tempat ni aman. Dia doakan tempat yang tandus, kering kontang, tak ada sumber air, hujan tak turun, itu tempat tu Nabi Ibrahim kata jadikanlah tempat ni aman. Kerana apa? Kerana ada rumah engkau ni. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Aman yang macam mana? Ikut engkau lah aman macam mana. Aku pun tak tahu. Tapi aku nak tempat ni aman. Dan lihat bagaimana Allah ajar Nabi Ibrahim cara berdoa. Baginda menggunakan kalimah Rabb. Rabb. Ada beza kalau kita berdoa, Ya Allah, begini dan begini. Berbanding, Ya Rabb, begini dan begini. Sebab bila kita guna kalimah Rabb, itu bermaksud
kita bergantung harap kepada Allah yang menguruskan, yang mentarbiyah, yang mendidik, yang menjaga, yang memelihara, yang mengatur, menyelia, mengawal. Ini adalah bentuk tawassul perantaraan dengan menggunakan nama Allah yang sesuai. Lepas kita masak, kita doa. Nak guna apa? Ya Rabb ke Ya Allah? Apa yang kita nak terhadap makanan tu? Apa yang kita nak terhadap keluarga kita? Kalau kita nak keluarga kita diurus dengan baik, anak-anak ikut cakap, suami patuh nggih, guna Rabb. Ya Rabb. Jadikanlah suamiku suami yang sejuk mata memandang. Jadikanlah anak-anakku anak-anak yang suka mendengar kata. Sebab Allah akan atur urus apa yang kita doa tu. Ya Rabb. Tapi untuk makanan, Ya Allah, jadikanlah makanan ni makanan yang berhasiat. Ya Rabb, jadikanlah makanan ni makanan yang berhasiat. Rabbana dengan Rabb sama. Rabbana Tuhan kami. Rabb itu memanggil nama Tuhan. Kalau Tuhanku Rabbi, Tuhan kami Rabbana. Tuhan kami berdua kalau doa suami isteri. Tuhan kami berdua Rabba. Ha, gitu. So, Nabi Ibrahim bertawassul dengan nama Rabb. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Jadikanlah tempat ini tempat yang aman. Doa ini Allah dah kabulkan. Sehingga kan sampai sekarang Mekah tempat suci, tempat tanah haram, tak ada sebarang pergaduhan boleh dibuat di situ. Walaupun waktu itu masyarakat jahiliyah, mereka takkan bergaduh di tanah haram, takkan berperang di tanah haram. Darah manusia tak boleh ditumpahkan, seorang pun tidak boleh dianiaya, tak boleh buru binatang di situ, tak boleh cabut tanam-tanaman di situ walaupun rumput dia. Itu level keamanan di tanah haram. Tak boleh cabut rumput. Bayangkan sampai rumput pun boleh sejahtera. Well, rumput apa yang boleh bertahan hidup dekat padang pasir? Itu level kat situ. Dan perkataan baladan bermaksud tempat yang dihuni. Maksudnya dalam doa ini, Nabi Ibrahim sudah mengimpikan, sudah membayangkan supaya Mekah akan dihuni manusia. Akan ada orang tinggal di sini. Depan mata dia ni padang pasir. Tapi dia doa, Ya Allah, moga-moga ada orang tinggal di sini dan mereka hidup dalam keadaan aman di sini. Yalah, kita nak bayangkan tempat yang tandus tanaman, tak boleh hidup, tapi ada ramai orang duduk kat situ. Dan baginda doa begitu sebab Allah beri arahan, baginda akan meninggalkan keluarga di situ. So Nabi Ibrahim berharap akan ada orang lain bersama-sama menemani keluarga kecil baginda. Ya Allah, jadikanlah tempat ni aman. Kau suruh aku tinggalkan anak dan isteri aku di sini. Aku berharap mereka aman di sini. Dan moga adalah orang-orang yang tinggal di sini menemani mereka. Nabi Ibrahim sedang mendoakan masa depan Mekah. Bunyilah aman kota Mekah.
ketika Abraha datang bawa 60,000 orang tentera, Allah selamatkan dengan diutus burung-burung. To level of protection yang Allah mampu buat, yang Allah boleh buat. Allah tunjuk pada kita apa yang Allah mampu buat. Cuba bayangkan kalau kita berdoa dan berharap agar Allah pastikan keselamatan hidup kita, keselamatan ahli keluarga kita, keselamatan anak-anak kita. Dan doa sungguh-sungguh. Kalau Allah boleh protect Kaabah daripada 60,000 manusia, setakat Allah nak protect anak kita daripada kacau ganggu buli di sekolah, senang sangat. Begitu patutnya kita nilai doa-doa para nabi. Doa yang begitu universal, berguna untuk kita. Dan yang pasti, doa ini Allah sudah makbulkan. Kita juga boleh berdoa untuk rumah kita, ya Allah. Jadi kalau rumah aku ni aminah. Jadi kalau rumah aku ni aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Dan kurniakan pada ahli rumah ini buah-buahan, rezeki yang tak putus-putus. Itu doa kedua. Itu permintaan kedua. Permintaan pertama, jadikan tempat ini aman. Hafal doa ni, rumah kita. Baca untuk taman kita. Baca untuk negara kita. Mohon Allah terima doa-doa kita. Ada dalam kalangan kita ni yang doanya Allah makbulkan direct. Begitu rapat hubungan dia dengan Allah. Ada. Jom sama-sama kita berdoa. Untuk negara kita. Untuk dunia. Untuk agama ni. Untuk komuniti mukmin. Rabbi ja'al hadza baladan amin. Kemudian apa lagi? Dan sebelum tu. Ada doa yang lebih kurang sama dalam surah yang lain. Dalam surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim. Tuan-tuan boleh rujuk surah Ibrahim ayat 35. Doanya mirip. Doanya mirip dengan yang ini. Cuma dalam surah Ibrahim, pada perkataan balada ada alif lam. Dalam surah Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina. Dekat sini hadza baladan. Dekat surah Ibrahim hadzal balada. Beza dia, dalam surah Baqarah belum ada orang. Tanah padang pasir, tanah yang tandus. Belum ada orang. Surah Ibrahim itu kali kedua Nabi Ibrahim datang. Kali kedua Nabi Ibrahim datang untuk sembelih anak. Untuk sembelih anak, Nabi Ibrahim sudah nampak, oh ada komuniti dah kat situ. Dia sendiri nampak doa dia yang pertama sudah dimakbulkan. Lalu dia tambah doa yang kedua. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, kekalkanlah keamanan pada negeri ni. Tuan-puan, kalau kita berdoa dan kita nampak kesan doa tu, teruskan berdoa. Kita doa, ya Allah, jadikanlah anak aku ini lembut hati supaya dia boleh patuh arahanmu, patuh arahan mak bapak.
Kita sendiri sedang nampak perbezaan perubahan anak kita tu. Teruskan berdoa, ya Allah jadikan anak yang ini anak yang patuh taat perintahmu. Terus doa khusus untuk anak tu. Kalau tadi mula-mula doa kita kepada semua anak, tapi mana-mana anak yang nampak perubahannya, nampak semakin baik, terus doakan khusus untuk dia. Saat kita nampak doa tu makbul depan mata, Nabi Ibrahim terus doakan khusus untuk tempat tu, untuk Mekah. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Itu. Ya. Selalu bila kita dah nampak doa kita makbul, kita berhenti. Oh okey, yang ini dah apa nama? Dan macam tu dalam list kita kan. List permintaan kita, yang ni dan tak perlu minta dah, yang lain pula. Kan. Patut terus berdoa. Teruskan berdoa. Dalam bentuk yang lebih khusus. Gitu. Okey. Perkataan aman bermaksud selamat. Cuma tumpuan aman di sini selamat agamanya. Selamat agamanya. Sebab tu tuan-puan, kalau kita nak selamat agama kita, kita kena duduk di Mekah. Kalau nak selamat agama, kita kena duduk di Mekah. Sebab di situ agama akan terpelihara. Kenapa Allah jaga tempat tu? Kerana dia akan menjadi rujukan bagi amalan beragama manusia seluruh dunia. Nabi Ibrahim dah doakan tempat tu aman. Terutamanya dari sudut beragama. Allah selamatkan tempat itu, amankan tempat itu dari sudut aman beragama. Selamat akidahnya, selamat agamanya. Kekalkan begitu supaya jadi tempat rujukan. Dapat dekat orang Melayu. Dia boleh kata apa? Itulah markas Wahabi. Nampak tak apa yang kita buat? Situlah markas Wahabi. Kita perlu tolak. What? Nabi Ibrahim doa banyak kali untuk tempat tu aman beragama. Apa kerajaan Saudi buat? Semua tempat-tempat yang boleh mendatangkan syirik dan kufur terhadap Nabi dihapuskan. Sebab kita perlu ibadah ikhlas hanya semata-mata kerana Allah. Tapi orang kita tuduh apa? Oh situ, markas Wahabi. Kan? So, Allah jaga. Allah jaga. Bayangkan, Dajjal pun tak boleh masuk Mekah. Dajjal tak boleh masuk dua tempat, Mekah, Madinah. Itu level keberkatan. Doa Nabi Ibrahim. Kemudian, lepas dia minta aman, keselamatan, dia minta perkara kedua, warzuq ahlahu minas samarat. So, ini menjadi model kita berdoa. Kita mohon pada Allah minta keselamatan dan kita mohon rezeki. Minta keselamatan dan kemakmuran. Dua perkara paling utama dalam hidup. Selamat dan rezeki. Selamat dan kemakmuran. Bukan hanya untuk individu, tetapi untuk bernegara. Mana-mana negara, dia seronok didiami
kalau negara itu selamat dan ada tempat nak cari makan. Oh, by the way, kenapa Abraha serang Kaabah? Kenapa Abraha serang Kaabah? Sebab dia nak kembalikan kemakmuran kerajaan Sabak. Dia nak kembalikan kemakmuran kerajaan Sabak. Apa berlaku dekat kerajaan Sabak? Dulu mereka sangat kaya raya, sangat makmur kerana ada empangan Sabak. Ada empangan Sabak. Selepas empangan itu runtuh, ramai orang keluar meninggalkan Yaman, meninggalkan kerajaan Sabak. Bila tak ada orang, tak ada peniaga, bila tak ada peniaga, negara akan collapse. Punca dia apa? Empangan tak selamat. Oh, nampak tak? Keselamatan dan kemakmuran saling berkait. Keselamatan dan kemakmuran saling berkait. So Nabi Ibrahim minta supaya Mekah diberikan dengan makanan. Tempat tu gersang kot, padang pasir. Nak tanam pokok, pokok kaktus je boleh bertahan. Walaupun gersang padang pasir tuan-tuan, ini. Kalau kita lah duduk di situ, tengok padang pasir. Padang pasir. Apa yang boleh tanam? Tak ada. Tak ada. Dan sekarang Nabi Ibrahim dengan penuh harapan, penuh harap, minta pada Allah, ya Allah jadikan tempat ini ada makanan. Saat dia bukan bergantung pada usaha dia, aku nak tanam apa ni? Ini padang pasir, kau nak tanam apa? Tak, Nabi Ibrahim bukan bergantung pada kekuatan diri. Nabi Ibrahim minta pada yang maha kuasa yang boleh buat apa saja. Itu level pergantungan macam tu tuan-puan yang ayat ni nak ajar kita. Depan ni benda yang mustahil kita nampak, tapi kita minta pada Allah yang sangat berkuasa. Yang maha berkuasa. Kita minta. Depan dia ni benda yang mustahil. Sebut tentang makanan. Bukan tempat dia, Mekah ni. Bukan tempat dia. Tak boleh nak tanam apa pun. Tapi Nabi Ibrahim bergantung kepada yang maha berkuasa. Ini bukan tawakal buta. Tawakal buta ni macam mana? Kita minta je, Allah tahulah macam mana nak buat. Tak. Tanpa usaha. Tak. Ini sepenuh tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim minta supaya makanan ada di situ. Macam mana makanan boleh ada di situ? Tak tahu. Itu Allah yang uruskan. Jadi walaupun disebut buah-buahan dalam ayat, dia minta buah kot, buah. Kalau minta buah, dah tentu ada pokok-pokok buah boleh ditanam. Tak, Nabi Ibrahim tetap minta buah. Walaupun mustahil, pokok buah boleh ditanam di situ. Dia minta buah. Warzuq ahlahu minas samarat. So, Nabi Ibrahim minta dua benda. Pertama, keamanan. Dan kedua, sumber kehidupan, kemakmuran, sumber kehidupan. Dan benda ini merupakan dua perkara yang super penting supaya satu-satu negara, satu-satu tamadun boleh berkembang dengan baik. Dan kemudian Allah aturkan buah-buahan datang dari Syam, dari Taif, berhimpun, berkumpul dekat situ. Kalau zaman sekarang ni, pergi ke sana, buah apa yang tak ada? Durian pun ada dekat Mekah.
Walhal Mekah tu mana ada tanah untuk tanam pokok? Pasir. Maka Nabi Ibrahim berdoa supaya Mekah diberikan buah-buah walau tanpa pokok. Sampai sekarang segala jenis buah boleh ada dekat Mekah dan dijual di pasar-pasar. Kadang kita pergi ke sana, ini buah apa ni? Tak pernah jumpa buah tu. Ada kat situ. Dan cuba tengok betul-betul. Ada tak Nabi Ibrahim minta, ya Allah jadikanlah tanah di sini subur? Tak. Dia bukan minta tanah subur. Dia nak buah. Ini betul doa dia ni. Dia bukan minta tanah situ subur supaya orang boleh bercocok tanam. Tak. Dia minta buah. Dia minta buah. Sebab dia sedang bina rumah Allah. Rumah Allah tempat tawaf, tempat iktikaf, tempat solat. Dia nak supaya bila orang datang situ, disibukkan dengan ibadah. Bukan sibuk nak cucuk tanam, sibuk nak cari rezeki, sibuk nak buat itu, sibuk nak buat ini. Buah dah ada, makanan dah ada, kau ibadah je. Selamat pun selamat, kau tinggal baik kau situ, tak payah risau. Selamat, kau ibadah je. Tuhan je. Kalau ini bukan pemikiran yang genius, saya tak tahu level genius lebih dari ini. Ini bentuk doa Nabi Ibrahim. Super genius. Jelas apa yang dia nak, jelas apa yang dia minta. Dia bukan minta yang bukan-bukan. Dia minta dua benda, tapi sangat tepat. Minta selamat dan minta provision. Minta buah. Bukan nak sibukkan cucuk tanah, tak. Sebab dekat situ untuk orang beribadah. Bukan nak cucuk tanam. The level of genius Nabi Ibrahim. Dan Allah jawab doa ni dalam surah lain, dalam surah Qasas. Allah kata apa? Haraman aminai yujba ilaihi thamaratu kulli syai. Tanah itu tanah suci, tanah haram yang aman, yang didatangkan yujba, didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam buah. Yujba dalam ayat ini bermaksud dibawa ke Mekah. Bukan tanam di situ. Dibawa ke Mekah. Begitu. Yujba. Kita pergi ke Mekah dan dapat nikmat tu, dapat rasa nikmat tu adalah kerana doa Nabi Ibrahim. So siapa yang pergi haji, siapa yang pergi umrah, anda menikmati suasana hanya ingat ibadah sahaja. Anda dapat ketenangan jiwa sebab barang-barang selamat. Anda dapat rasa makan kebab, dapat rasa buah, dapat makan nasi Arab. Di situ, itu kerana Nabi Ibrahim pernah doa untuk anda. Nabi Ibrahim pernah doa untuk kita. Tapi tak kala kita rasai nikmat tu. Kita ingat tak Nabi Ibrahim? Tak. Hatta nak ucap Alhamdulillah pun kadang-kadang kita lupa.
Ini level of concern, level of ingatan dari Nabi Ibrahim pada kita. Wow. Gitu. Kalau mereka, para Nabi dan Rasul, sudah berjuang sedaya upaya untuk kita, untuk agama ini. So, kita perlu tunjukkan usaha kita untuk terus membangunkan agama ini. Supaya nanti at least kita boleh berdiri di belakang baginda di mahsyar. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Nabi Ibrahim. Salawat untuk baginda. Salawat Ibrahimiyah. Ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ungkapkan salawat. Ya Allah, muliakanlah Nabi Ibrahim. Itu maksud salawat tu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Ibrahim. Gitu. Ya, kita buat waktu tahiyat akhir. Tapi emosinya tak sampai ke situ. Emosinya kita ungkapkan tu sekadar nak memenuhi rukun. Nak memenuhi hujung solat tu je. Baca tu dengan emosi. Ya Allah, aku betul terhutang budi dengan Nabi Ibrahim. Kesan daripada doa dia, aku dapat nikmat tu. Maka aku nak teruskan nikmat itu, aku doakan pula untuk anak cucu aku. Begitu. Kan tanya mak kita, mak tak pernah doakan aku Pernah tak bergurau macam tu pada mak? Mak tak pernah doakan aku Mai sini aku tempeleng kau. Setiap malam aku bangun doakan kau. Engkau dia tak ingat. Angkat suara pada aku, hentak kaki. Nampak? Sedang mak kita hari-hari doakan kita. Pun kepatuhan kita pada mak tu 3 kali ganda. Ini Nabi doakan kita kot. Dia bukan kenal kita. Dia doakan kita. Dan doa ini tak habis di sini. Ada lagi bentuk-bentuk doa yang sangat remarkable yang Nabi Ibrahim pernah doakan kita. Yet, kita belum sedar sebab belum lalui ayat itu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti dulu pada warzuq ahlahu minas samarat dengan ingatan terakhir. Untuk hari ini, bila Nabi Ibrahim minta tempat ini aman. Tempat ni aman, maka untuk kita merobek keamanan tu sebenarnya sangat mudah. Okay, Nabi Ibrahim minta tempat tu aman. Sebenarnya sangat mudah untuk kita nullify, untuk kita hilangkan keamanan. Caranya bagaimana? Kita guna mulut. Kita maki orang, kita mengumpat, kita sangka buruk pada orang, kita buat muka. Apa yang kita buat tu, larangan-larangan Allah mengadu domba, mengumpat tu, itu semua adalah attempt, usaha kita untuk menghilangkan nikmat aman. Kita punca terjadinya permusuhan. Kita punca sebab kita sakit hati, kita meneruskan bisikan syaitan, kita punca daripada keadaan aman menjadi tegang. Nampak tak kesan mulut kita ni? Kita punca keamanan itu dirobek.
tidak sedikit kes pergi ke Mekah laki bini bergaduh dekat sana. Gaduh. Gaduh besar. Yang laki kata macam ni, yang bini kata macam ni, gaduh. Sebab apa? Ni. Nabi Ibrahim dah doakan tempat tu aman. Tapi kerana kita tak dapat nak kawal emosi, ego terlalu tinggi, kita robek keamanan tu. Itu yang di sana. Yang dekat Malaysia, ahli politik gaduh, rakyat gaduh. Sedangkan hari-hari kita minta keamanan. Kita sendiri minta keamanan, tapi rupanya kitalah yang merobek keamanan tu. Kitalah yang menafikan nikmat aman yang Allah datangkan. Kitalah yang tidak bersyukur dengan nikmat tu. Kerana apa? Kerana ego kita tinggi, kerana hati kita busuk, kerana mulut kita tak ada insurans. Boleh setakat tu? Dah 9.25, calo. Siapa belum sarapan, sarapan. Siapa belum mandi, pergi mandi. Barakallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Alhamdulillah doa kita berjalan lancar dengan sambungan terhadap surah Al-Baqarah. Telah dijelaskan oleh Ustaz tadi tentang apa yang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim AS dan telah dimakbulkan Allah. Alhamdulillah, Mekah aman, selamat dan dilimpahi rezeki. Saya tentang budi sangat pada Nabi Allah Ibrahim, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz buat kurma tu doa Nabi Ibrahim. Tak buat. Allahu Akbar. Buah kurma memang orang situ tanam. Tapi tak tahu asalnya itu dari mana. Sebab padang pasir tak ada pertumbuhan semua kan. Dan kemudian tumbuh buah kurma tu. Itu atas doa Nabi Ibrahim jugalah tu Ustaz. Betul. Saya Tapi buah kurma tu daripada Madinah, Ustaz kan? Banyaknya di Madinah. Mekah ada ladang ke? Tak ada kan? Outskirt, luar dari kota Mekah tu ada. Sebab Mekah ni lembah. Lembah ni dia dikelilingi bukit kan? Ya. Outskirt Mekah tu ada. Tapi dalam kota Mekah tak ada ladang. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah, terima kasih Gubernur Iman. Saya mewakili Gubernur Iman, mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ni, segala yang baik itu daripada Allah. Boleh silakan Puan. Sorry Ann. Tengah tanya lah tutup lah. Ann nak tutup dah, aku Ustaz nak minum. Oh ya ke Allah Akbar. Ustaz macam Dubai, Afrika tu semua dia ada padang pasir kan baik? Kan Ustaz? Betul. Rusia pun ada, China pun ada. Dia membangun, dia apa tu semua. Ada daripada doa Nabi Ibrahim juga ke Ustaz? Ataupun dia tu dari teknologi? Okey, doa Nabi Ibrahim ni terpakai dekat Mekah. Doa Nabi Ibrahim terpakai dekat Mekah. Cuma kalau nak dibandingkan bagaimana pertumbuhan kota Mekah berbanding dengan negara-negara lain cuba untuk untuk bangunkan dia orang punya padang pasir, Mekah tak perlu biaya besar untuk dibangunkan. Berbanding kalau negara lain dia bangunkan padang pasir dia, contoh dekat US Las Vegas. Las Vegas tu padang pasir. Tapi bagaimana kerajaan kerajaan Amerika membiayai pembangunan kasino di situ menggunakan belanja yang sangat besar. Sangat besar. So kalau nak buat perbandingan untuk membangunkan padang pasir ni biaya ni sangat besar. Tapi kota suci Mekah dia tak perlu biaya sebesar itu. Kerana itu bangunan-bangunan tinggi tu, bangunan-bangunan tinggi yang sekarang mencakap langit tu. Itu yang sekarang selepas daripada kerajaan dapat tahu di bawah ada minyak. Kerajaan Saudi ni super kaya.
super duper kaya. Dan orang-orang dia juga, penduduk Mekah, super duper kaya. Kalau puan ada ada Netflix, boleh tengok dia punya tajuk, saya lupa dah tajuk dia. Tapi dia ada 3 siri tentang, siri pertama tentang Mekah, siri pertama tentang Masjidil Haram, siri kedua tentang Masjidil Nabawi, siri ketiga tentang apa yang kerajaan Saudi sedang usahakan dan mereka sedang buat, terutamanya teknologi solar. So, Masjidil Haram, kalau surau masjid tempat kita, dia punya PA sistem siar raya dia untuk mikrofon semua tu. Masjid-masjid biasa, masjid negara, dia hanya ada satu deck, satu PA sistem. Masjidil Haram ada 6. Satu berfungsi, ada backup lagi 5. Kalau yang ini tak berfungsi, dia terus connect dengan yang lagi satu. Dan suara imam dapat didengari ke seluruh pelusuk masjid sehingga keluar tanpa ada humming, tanpa ada signal-signal yang tak patut. Dan syarikat pembersihan Masjidil Haram dibuat oleh keluarga, ada satu keluarga. Apa entah dekat DP tu ada sebut tu. Ada satu keluarga yang membiayai syarikat pembersihan Masjidil Haram. Dia buat itu percuma tanpa dibayar oleh kerajaan Saudi. Dia sendiri keluarkan duit dia. Dia token minyak kot. Dia sendiri keluarkan duit dia untuk bayar pekerja dia tanpa kerajaan Saudi perlu bayar pada dia 1 sen pun. Dia sama macam masjid dekat kampung kita, dekat taman kita, kita keluarkan duit gaji kita untuk hire maid, bekerja 24 jam bersihkan masjid. Orang masjid tak perlu bayar. Kerajaan tak perlu bayar. Kita keluarkan duit poket kita untuk bersihkan masjid. Boleh begitu? Orang yang super duper kaya boleh buat. Tapi tak semua orang Mekah yang kaya nak menyumbang kembali ke agama, kepada agama. Ada je yang kaya raya lupa daratan. Berjoli sana sini. Ada. Sebab tu nikmat kaya dan berharta ini adalah ujian besar kepada manusia. Ada yang dapat ujian nikmat kaya dan senang, dilaburkan semula ke masjid. Ada yang orang dapat ujian nikmat kaya dan senang, beli rumah, buat konten TikTok. Sayalah orang yang paling berjaya dalam berniaga, tirulah macam saya. Tempeling nak? Tempeling. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okeylah Ustaz, bagi menutup majlis, mau Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan soal as, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wal asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus solihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, assalamualaikum.